Okey, sambung balik. Macam ni lah simbolik dia, macam yang lupa tu tadi. Dia ada tiga, apa, segitiga. Negatif tu ni, negatif ni dipanggil inverting. Ingat inverting negatif, invert lah, dia invert. Terbalikkan lah. Positif non inverting. So ada V supply dan yang positif dengan negatif dan output. Simple je. Secara secara dia punya kata bentuk IC diagram lah, IC diagram. Kita akan nampak dalam pin. Sekejap saya pakai marker. Lupa dia tak nampak kan marker. Okey. Okey, so offset kat pin 1, kat kita ada notch lah. Nampak marker? Marker nampak kan? Nampak. Nampak sir. Notch kat atas ni, nak beritahu, ni mana-mana IC macam ni lah. Ada notch kat atas ni. Kat belah kiri dia, kat belah kiri, mesti pin nombor 1. Ni pin nombor 1. So notch kat atas ni, dia notch kat atas. Ni daripada atas tau, pandangan daripada atas, bukan daripada bawah. So daripada atas kita nampak notch kat atas ni. Belah kiri dia, biasanya ada bulat. Dan kaki belah kiri ni ada kaki 1. Satu, flow dia 1, 2, 3, 4, sambung 5, 6, 7, 8. Macam ni lah. Ni untuk sampel 741 OM lah. Okay. So kaki 1 dia sambung dengan offset. Apa tu offset? Offset ni, nanti kita tengok lah. Tengok offset balik. Apa dia? Offset. Sambung balik. Kita sambung dekat next. Yang sambung minggu lepas lah. Ni revision saja. So kaki 2, inverting. Positif ni, non-inverting kaki 3. Supply negatif kaki 4. 4 supply negatif. Supply positif dia kaki 7. 5 ni offset now tadi. Offset ni kena sambung kat sini lah. 1 dengan 5 kena sambung tu untuk buat offset ni. Apa kaki 6 nak connect. Ni tak guna ni NC ni. Nak connect ni tak guna langsung. So supply dia V7 tadi. So ni connection diagram dia. Basic ni tak perlu hafal pun. Tapi kena tahu lah. Hafal tu tak perlu, kena tahu. Kita tak perlu ingat secara detail macam ni. Tapi kalau dia bagi macam ni, boleh tahulah macam tu lah. Okay. Sambung lagi, idea and practical. So voltage gain dia untuk idea case idea case ni tak wujud lah. Macam khayalan idea tak ada wujud. Tak ada benda yang idea. So voltage gain dia kata AV ni gain V tu voltage. Voltage gain dia infinite voltage gain. Bandwidth dia kata infinite. So benda tak logik. Ada menu ni infinite gain, infinite maknanya tak ada had. Bagi 0.1 dia boleh naik sampai 10 juta volt. Macam tak logik lah. Senang lah nak generate je tu. So yang ketiga input impedance dia Z in ni kat depan ni. Depan ni jadi impedance. Impedance ni resistant lah, macam resistant. Tapi sebabkan AC, disebabkan ada komponen reactance dengan apa tu, XC dengan SL tu. So jadi impedance kan, calculation dia bentuk impedance. So Z in dia equal to infinity juga. Kata kat sini infinity. So masuk infinity kalau resistance infinity lah. Kita senang nak ingat. Z ni macam resistance. Let's say Z ni sama dengan resistance lah. So kalau dia resistance infinity, maksud dia open lah. Circuit tu terbuka. Bila terbuka, dia punya resistance tu infinity lah. Unlimited. Tak boleh nak measure sebab memang unlimited. Tapi ni ideal lah. Ideal case. Bukannya practical. So output dia pula dia kata Z out sama dengan kosong. Z out ni sama dengan kosong. Impedance untuk bahagian belakang. So makna kat belakang ni tak ada resistance, tak ada impedance langsung, kosong impedance ni. Tak logik juga. Tapi inilah ideal case yang kita kena tahu. Lawan dia adalah practical. So practical dia senang nak ingat. Kalau kita ingat salah satu, kita boleh ingat lah benda ni. Voltage gain AV ni very high. Tadi infinite. So dia punya kesamaan ni very high lah.
Voltage gain ingat tau kat dalam ni, gate AV ni. Yang amplified kan signal inverting dengan non inverting ni. So, bandwidth tu dia kata limited. Tadi bandwidth dia unlimited. Maknanya infinity. Sekarang ni limited. Dia ada had juga bandwidth dia. So, tadi infinity kan. Sekarang dah limit dah. Ni practical pula practical. Tadi idea case. Ni practical case untuk OM. Practical ni maknanya yang logik lah, yang real OM dekat makmal nanti. So input impedance Zin very high. Tadi kata very infinity. So persamaan dia adalah very high. Output impedance tadi zero. Sekarang ni very low. Senang ingat salah satu practical ataupun idea, kita akan dapat jawab soalan ni. Terbagi soalan ni contoh lah, contoh. Comparison. Ni soalan wajib sebenarnya. Better tahu salah satu tu, boleh jawab lah comparison. Then masuklah input impedance tadi. Apa Zin tadi? Input impedance ni apa benda sebenarnya? Dia kata infinity untuk ideal case tu. Oh sebenarnya input impedance ni is measured across the input terminal. So input terminal ni sini dengan sini. Ada dua input terminal kan? Iaitu input inverting. Inverting ni negatif, non-inverting ni positif. Dia measure dua ni. It is Thevenin resistance of internal connection between two input terminal. Thevenin connection untuk measure dua perbezaan antara input kat sini. Input impedance Zin is the ratio of input voltage Vin to input current Zin. Sebenarnya Z ni macam R juga. VO ni dia sama, hampir sama lah. So Zin equal to Vin voltage kat sini ni. Voltage kat sini ni over current in, current yang masuk ke sini. So benda ni tu boleh measure, boleh dapatkan nilai dia. So lepas tahu Zin ni, ada operation lain yang kita boleh buat. Terutamanya nak dapatkan Vout nanti. So ni istilah input impedance. Clear tak ni? Ya. Jemaah Leno tu lah. Okay, when Zin tadi, Zin jangan tukar Vin. Vin ni kat sini. V, voltage Vin ni. Z ni dia punya impedance ni, impedance dalam ON ni untuk terminal input lah. Sebab dia ingat input lah. Z out dekat belakang, keluar. Pin out. So when Z in equal to infinity, the input current I in equal to 0. Sebab apa? Sebab apa? Bila Z in equal to infinity, dia kata input current equal to 0. What's the reason behind? What is the compelling reason happen behind the I in equal to 0? So kita tengok balik, let's look back di circuit yang simple ni, diagram ni. Diagram OM ni. Kalau dia kata infinity, kan infinity maksudnya open. Bila open, mana current boleh masuk ke sini? Bila current tak boleh masuk, maksudnya current tu kosong lah. IE kosong. Tu masuk dia. Kita faham fundamental, basic fundamental kan. So any current will neither flow from the source supply into the amplifier's input circuitry. So dia takkan masuk lah current tu dekat bahagian amplifier tu. No, we accept current from any external circuit. Memang takkan masuk sebab dia open. Bila open tadi, dia open ni bagi ke celah mana kan daripada pin ni, mana pin memang current tu takkan masuk. In real, tadi dalam ideal case, in real, the resistance is 500k ohm to 2 mega ohm. Besar jugalah, memang besar lah. 500, paling kecil pun 500k. 500k ni besar sebenarnya untuk resistance bagi small signal. Sebab tu dia gambarkan dalam ideal case Zin tu equal to infinity. Sebab resistance tu memang besar, sangat besar lah. Sebab tu dia buat macam tu lah, dia buat ideal case infinity. Sebab sekarang kita pakai signal input ni bukan signal yang besar. Untuk analog kita pakai signal besar, kita pakai signal kecil je. Voltage tu kecil.
So output impedance pula kat belakang ni, output impedance Z out ni. Kat belakang ni, impedance kat belakang ni, the internal resistance of OM is OM output impedance Z out. Internal resistance. Internal resistance, sebab tu dia kata macam resistance. Internal resistance, dalaman dia ni, dalam circuit dia. Dan circuit semua ni, ada JT, ada semua komponen lah. So, internal resistance of OM is OM output impedance ataupun kita panggil Z out. So, istilah Z out lah kat belakang ni. Tapi dia adalah internal resistance OM, bukannya input impedance lah. This internal resistance is in series with the load, reducing the output voltage available to the load. Internal resistance is in series with load. So kat dalam ni ada load. Dia reducing load kat sini kat sini ada load, reducing the output voltage available to the load. Dia akan reducekan voltage sebab resistance. Okay, the output impedance of ideal operation amplifier is assumed to be zero, acting as perfect internal voltage source with no internal resistance, so that it can supply as much current as necessary to load. So dia kata output impedance dalam case ideal operation amplifier, dia assumekan zero lah output dia. Tapi sebenarnya bukan zero pun. Sebab apa? Sebab real OM have output impedance range 20 until 100 ohm. Masih lagi kecil lah. 20 ohm ni kecil sebenarnya. Biasanya kita jumpa resistor kan. Contoh kita pergi lab kan. Kalau kecil pun berapa okey. Jarang jumpa resistor 20 ohm ni. Tapi ada lah resistor. Dia buat lah. So sebab itulah dia kata Z out ni equal to zero. Sebab memang impedance dia kecil. 20 until 100 ohm impedance dia. So kalau impedance kecil, apa yang akan berlaku? Dia kata with source with no internal resistance, so that it can supply as much current as necessary to the load. Maknanya lagi kecil resistance sini, current yang keluar ni lagi besar, lagi banyak current boleh masuk lah. Sebab resistance kan, resistance tu dia halang current. So current tu makin banyak lah, sebab resistance kecil. Itu tujuan dia. Kita nak kena reducekan Z out lah sebenarnya. Dan kita tahu untuk praktikal, untuk real kan, praktikal memang impedance dia kecil. Tu fundamental, teori di belakang dia. Faham tak ni? Faham saya. Okay. Open loop gain ataupun AOL ni, AOL ni sebenarnya kita panggil open loop gain. A tu gain lah. Open loop gain is the gain of OM without feedback. Open loop, tidak ada feedback. In ideal OM, open loop gain is infinite. Maknanya kalau dalam case ideal ni, dia tak ada limitation. Dia boleh amplify tu tak ada limit lah. Tak logik kan, but in case in real OM, dia boleh pergi sampai 20K until 200K. Ni bukan voltage tau, gain bukan voltage, dia adalah ratio. Dia tak ada unit, unitless lah, gain kan, pendarat. Macam pendarat lah, gain apa lah. Gain, bukan gain. Gain tu ketagih kan. Gain tu, dia nak amplify berapa kali ganda. So 20K to 200K. Dan ni lah contoh, kalau orang tanya macam mana bentuk open loop gain tu, bentuk OM tu, ni tak ada feedback. Dia kosong macam ni, tak ada feedback. Nanti kita tengok yang ada feedback nanti. So kalau orang tanya, sebenarnya open loop gain tu bentuk dia macam mana? Bentuk dia memang tak ada feedback je. Basic OM tanpa connection. Dia ada supply, dia ada in, dia ada out. So in tu pergi supply, terus keluar out. Secara ideal case dia masuk sikit pun boleh generate amplified tinggi lah signal input tu. Secara praktikal tak boleh pergi sambung dengan case ideal tu. Okay, bandwidth pula, the ideal OM will amplify all signal from DC to the highest AC frequency, AC and DC.
This from DC to the highest AC frequency, infinite bandwidth lah. The ideal OM, they amplify all signal from DC to the highest AC frequency. Sebab apa AC ada frekuensi? Alternate current kan? Alternate current kan mesti ada frekuensi dia. Kalau DC tak ada frekuensi lah. Kosong lah sebab dia DC ni. Direct current, dia straight je. So infinite bandwidth infinite. In real OM, the bandwidth is rather limited. Kalau dalam real, sebenarnya dia limited. Tadi kata bandwidth ni tak ada limit, unlimited lah, infinite ni. Sekarang ni, the limitation is specified by the gain bandwidth product, which is equal to the frequency where the amplifier gain become unity. Sekarang ni, amplifier gain tu become unity. Unity tu macam satu lah. Jadi satu. Then some OM such as 741 741 biasanya kita pakai kat lab. 741 family ni bukan keluarga. Family ni maksudnya dia punya range 741 punya range hampir sama, dia banyak jenis. LM ada macam-macam, saya tak ingat. Tapi basically 741 lah. Nama IC ni 741 lah. Have very limited bandwidth up to few kilohertz. So bandwidth dia besar juga, tapi dalam kilohertz ya, tak sampai megahertz. Bandwidth tahu bandwidth? Bandwidth itu frekuensi. Tak tahu bandwidth. Tak tahu frekuensi. saya. Lebar jalur. Dia satu lagi broadband. Satu broadband tu untuk connection internet. Orang tu selalu tukarkan dengan bandwidth. Dia lebar jalur dengan jalur lebar. Jalur lebar tu broadband. Bandwidth ni lebar jalur. Maksudnya berapa besar dia punya range signal tu boleh masuk. Nanti saya tunjuk saya detail lah mana-mana bentuk bandwidth dalam signal. Kat sini susah tak? Kita tengok satu-satu istilah dulu. Okay, noise contribution. Noise contribution. In ideal OM, all noise voltage produced external to the OM. Kan macam kita discuss minggu lepas. Noise yang mari daripada device tu, sebenarnya daripada external, daripada kabel, daripada poor insulation, poor dia punya apa ni, seal tu, dia tak seal betul-betul tu. So noise tu akan ganggu signal yang kita nak, desired signal tu. So cara dia, any noise in output signal must have been in input signal. So memang ada noise lah, ada signal, nak tak nak memang ada noise dalam signal. The ideal OM contribute nothing extra to the input noise. So ideal OM dia kata dia tak contribute nothing extra to the output noise. Maksudnya dia tak amplify lah noise tu. Dia tak contribute dekat output nanti. Tapi dalam case real sebenarnya dia akan amplify sikit. Dia akan ada amplification sikit untuk noise tu. Cuma dalam ideal case lah. Jadi case ni benda tak logik kan. So kita gambarkan dalam real case memang ada. Dia cuma amplification tu tak tinggi sangat lah. Sebab kita boleh cancel out nanti dengan gunakan common mode dengan rejection tu. Input offset voltage, VOS, offset voltage OS, VOS. The voltage amplifier sees zero input voltage. Voltage amplifier sees zero voltage when both input are grounded. Kalau dua input ni grounded, so kita boleh tengok voltage. Tadi kan kita discuss pin offset kan, offset pin tadi kan. Okay, kita boleh tengok berapa voltage tu lagi. Cara dia, kita letak multimeter ni kat sini, kita boleh tengok voltage, offset voltage, input offset voltage ni kat sini. Dengan kaki, kita pergi ke slide ni. Okey, ni kan offset. Ada pin 5 dengan 1 ni, offset 0 dengan offset 0, 1 dan 5. Ni kaki 5, 1 5. Nanti kita letak potential meter, sambung potential meter
dan kita boleh adjust input offset kat depan ni. Jadi input offset kan, boleh adjust bagi jadi zero. Dia kena jadi zero sebenarnya. Baru dia betul. Kena offset balik kan. Dia macam nak calibrate lah. Macam nak buat calibration. Sebab tu panggil offset. Benda ni IC ni kan dia terpengaruh dengan temperature, dengan condition lain kan. So dia akan lari kan voltage tu. Tapi tak banyak dah lagi. So kita nak offset kan balik yang lari tu. Okay, if the output the output if not zero, kata kalau output not zero, then that is said to be an your output voltage present. Maknanya ada sebab lah kenapa berlakunya benda tak zero. Sebab tu output ni zero. Sebab kita ke ground kan semua. Impossible kalau pergi ground semua ni tiba-tiba boleh amplify signal. Tak logik juga. So maksudnya kena offsetkan balik dia punya voltage input tu. So, input offset voltage, VOS. In the ideal OM, this offset voltage is 0 volt. Dekat ideal ni, dia kata 0 je. In practical OM, the input offset voltage is non-zero. Maknanya ada nilai. Kita measure sini ada nilai. Ada nilai ni menyebabkan berlakunya amplification. Ada value di sini. So, dia kata DC voltage, DC error voltage, VOS, due to an unavoided mismatch in the input stage. Kat dalam ni ada input stage, ada staging BJT transistor dan kita tengok triangle dan ni bentuk basic ni. Sebenarnya dalam ni ada BJT kan. So dia punya formula V out equal to gain untuk OM ni darab dengan V inverting minus input non inverting. So kena tolak dua ni darab dengan gain untuk apa ni OM. So kita dapat V out sini. Sepatutnya kalau dua-dua ni kosong, darab dengan A, value V out masih kosong. Tu dia punya theoretical lah. Theoretical di belakang input voltage offset tu. Kenapa kena kosong? Sebab kalau bagi kosong, pastikan kena kosong. Sebab ni formula lah. Okay, kalau dia tak jadi kosong, maksudnya V out ni ada tambah V offset ni, dia tambah. Kalau dia tak jadi kosong, contoh dia jadi 0.1. So kita kena tambah negatif 0.1 sini supaya dia boleh offset kan. Boleh offset ni macam nak reset lah V out ni. Sebab tu jadi kosong balik. Maknanya yang negatif yang kalau matematically kita bawa ke sini je, kalau positif dengan negatif dia akan jadi kosong lah. Faham tak? Ulang sekali lagi saya. Mana nak ulang ni? Macam mana dia masuk tu? Yang VOS tu. VOS. Okay. Asalnya dalam OM tu dia memang dia akan ada satu macam error lah. Error voltage panggil. Dan error tu disebabkan biasanya temperature ya. Kebiasaannya. Dan cara kita nak reduce error tu, nak buang error tu, kita kena buat dia panggil kena tahu input offset voltage, VOS. VOS ni ada kat sini. Antara dua kaki dia, the voltage amplifier see zero input voltage when both input are grounded. Dia kata sepatutnya keluar sini kosong. Sebab sepatutnya sini kosong, bila sini ground. Ni ground kan? Ni ground. Both ni ground. Bila ground, input non inverting dengan inverting dengan non inverting, bila ground, dua-dua ni akan dapat input yang kosong. 0 volt. 0 volt kan ground. So, bila ground, secara matematically, kalau ikut formula, V out ni akan jadi kosong. Sebab walaupun berapa banyak gain ni, darab dengan kosong, dia akan dapat kosong V out. Bila kita measure, pakai multimeter, V out ni ada value walaupun ground, ada value kat sini. Itu maksudnya ada error. Error tu disebabkan OM tu. Dan kita kena buat apa? Kena buat
offset kan dia punya pin 1 dengan 5 kena sambung dengan potentiometer. Potentiometer tahu tak apa? Dia macam variable resistor, dia boleh pusing macam kipas zaman dulu nombor 1, 2, 3, 4, 5 kan. 0, 2, 3 tu potentiometer sebenarnya. Dia pusing dia adjust dia punya resistance. Kita adjust lah sampai V out dapat kosong. Okey, sebenarnya apa kita adjust tu supaya kita boleh tambah V offset ke sini. Tambah V offset. Tambah offset ke sini. Tambah ni lah kita menyebabkan kita boleh dapatkan balik kosong balik. Kat sini ni. Tu berlaku dekat kaki 1 dengan 5 tadi lah. Kalau ikut skematik dia lah. Nanti saya bagi link video detail input offset voltage punya kaki offset tu. Tapi fundamental macam ni lah. Dia punya fundamental. Okay tak? Okay, sir. Cuma kena ingat V out mesti kena dapat kosong lah. Kosong apabila ground. Both input terminal ni ground. Kosong buat lah. Tak dapat tu sebab error lah. Error DC voltage. Then, both differential input stick together. A voltage is applied to one inverting input also appear at the other non-inverting. Ni kata both differential input stick together. If we apply a voltage to the inverting input, negative tadi, and then connect the voltmeter between the non-inverting and the power supply common, power supply kat atas tu, positif tu, then power supply yang common tu, common connection tu, then the voltmeter will reach same potential ni voltage lah, same potential voltage on non-inverting as on the inverting input. Maknanya dia kan akan dah bagi reading voltage yang sama dekat inverting dan non-inverting. Tu masuk dia differential input stick together. Dan dia duduk sama-sama. Potential tu duduk sama-sama walaupun dia duduk dekat kaki inverting tadi. Idea ni perbezaan tadi saya dah explain. Ni side to side comparison lah. Boleh tengok macam ni lah. Apa yang saya dah bagi brief tadi. Kalau revisit OM ni, karakteristik dia, ni inverting kaki, inverting input ni, kat negatif ni, positif, non-inverting. Sekarang yang masuk kat ni, sebenarnya dalam circuit tu dia ada connection yang banyak lagi lah, connection lain lah. So A equal to V2 minus V1. Gain tadi kan, untuk dapatkan voltage offset tadi. So output voltage will always be equal to gain darab dengan V2 minus V1. Ni kita boleh sampai V1 dan V2. Bila V1 masuk sini, V2 masuk sini, V2 minus V1. Kenapa V2 kena minus V1? Kalau dalam connection ni, kita tengok V2 ni dekat non-inverting. V1 ni masuk kat inverting. So dia minus kan dekat V1 lah. Kalau V2 kat sini dan V1 kat sini kena terbalik kan minus tu. Only when V2 equal V1. V2 ni bila sama dengan V1, common mode bila sama. Itu kita discuss lah, common mode kan. So the output voltage will be ideally zero. Ni secara general lah. Jadi V2 sama dengan V1, common mode, output voltage will ideally be zero. Walaupun kita supply kat sini. Okay. Ada soalan? So far tak ada lagi. Soalan yang ada? Soalan tak ada soalan? Okay, sir. Slide ni ada basic kat DC ke apa? Tak ada Tak dengar siapa cakap. Saya Haikal. Slide ni ada ke? Slide ni? Ya.
Slide ni nanti saya bagi lah, saya tak bagi. Tak share ni. Haikal puasa. Puasa je. Kenapa? Aku teruskan berpuasa sampai raya Raya kena puasa. Boleh. Okay. Sambung macam hari tu lagi. OM input modes. Single ended differential mode input. Ingat kan? Single ended. Single mana satu lah, sebelah je lah. Single ended differential mode. Differential tu beza, tak sama. Input signal is connected to one input. Ya, cursor hilang pula. Okay, input signal is connected to one input and the other input is grounded. Tu masuk single ended kan. Two possible configuration. Ada pertama non-inverting configuration lah. Satu lagi inverting lah. Inverting configuration. Macam case non-inverting, sambung dekat non-inverting je. Supply tu. Ni single ended. Inverting tu akan pergi ke ground. So non-inverting akan pergi ke supply. So non-inverting configuration lagi. This configuration, the resultant output signal is in phase with the input. Masuk in phase tu, fasa yang sama. Kalau sini positif, fasa dia positif, keluar tu fasa positif. Dia tak invert lah sebab masuk kat non-inverting. Untuk case inverting, sekejap kata hidung lah. Untuk non-inverting, untuk case inverting ni, non-inverting tu dia sambung positif, non-inverting ni sambung ke ground. So signal ni masuk dekat inverting lah. Bila masuk ke inverting, anti phase, anti fasa. Kalau dia bagi supply dia positif sini, kau tengok fasa dia positif, dia keluar negatif. Kita balik. Yang ni wajib ingat lah. Inverting ni inverting, fasa dia berlainan. Inverting of course tak sama sebab dia dah amplify dah ni. Cuma fasa dia untuk inverting ni, fasa dia tak sama. Maksud dia invert fasa lah, inverting tu. Okey kan ni? Tak ada masalah kan? Okay, double ended differential mode. Tadi single ended, double ended pula. Dua-dua ni dia sambung dengan input. Cuma two out of phase, dua-dua fasa berlainan. Ni fasa contohnya 0 degree, ni 90 degree contohnya. So fasa berlainan dia supply. Bila dua fasa tak sama, output dia two out of phase opposite polarity signal apply to the input. Tu istilah double ended lah. The amplified difference between two input appear on the output twice the value of single ended mode. Dia hanya amplified dua kali ganda saja. So kalau bagi sini 1 volt, keluar sini 2 volt lah. Disebabkan mode ni, the mode double ended. Semua kena ingat double ended differential mode ni, dia punya phase tak sama, fasa tak sama. Walaupun dia bagi amplitude yang sama, contohnya 1 volt, negatif 1 volt, tapi fasa tak sama. Common mode pula, common kena ingat, common ni sama. Sama kan, common mode. Two signal same phase, frequency and amplitude are applied to the input which result equal to 0 volt. Output lah. Common mode ni, selalu kita panggil sebagai noise lah. Common mode, common signal. Common signal selalu kita panggil noise lah. Practically, a small output signal will result. Adalah sikit, tapi boleh diabaikan. This is called common mode rejection. This type of mode is used to remove unwanted noise signal and do not distort the desired signal. Desired signal yang kita supply, kita betul-betul not amplify lah. So common signal tu signal yang kita nak dia eliminate dalam OM ni. So cara dia, kita akan bagi dua input, satu input, satu lagi mungkin noise yang dia masukkan sekali, tapi fasa yang sama. Sebab apa masuk fasa sama? Sebab bila satu masuk inverting, satu not inverting, so keluarannya dia jadi kosong. Satu tambah, satu tolak kan. Sebab fasa tak sama. Sebab fasa yang sama, masuk dekat inverting dan non inverting. So balik lah. Inverting dengan non inverting.
bila fasa yang sama masuk, dia jadi kosong. Macam tambah dengan tolak lah. Tadi, beza tadi, dia bagi fasa yang tak sama, bila dia masuk kat non-inverting, masuk kat inverting, fasa yang positif jadi negatif. Fasa negatif bila masuk non-inverting, masih lagi negatif. Sebab tu dia kan amplified. Berbeza ni, fasa yang sama bila masuk ke negatif ni, inverting ni, dia jadi positif jadi negatif. Kat sini jadi negatif. Faham kan? Kalau masuk sini, jadi negatif. Yang ni masuk, masih lagi positif. Bila tambah dua ni, bila kita tambah, dengar ni, boleh dengar? Dengar. Bila tambah, negatif tambah positif, dia jadi kosong lah. Kosong volt. So tu secara praktikal. Ni common mode. Common mode. So sekarang ni, noise tu dah ada dibuang. Mungkin atas ni kita bagi sampling noise. Sampling noise. Yang bawah ni mungkin kita bagi noise. Supaya noise tu boleh buang. Kita tak kacau lah signal. Signal yang kita nak, desired signal. OM parameter. Parameter tu boleh tengok dekat datasheet sebenarnya. Ni contoh parameter lah. Typical value for LM741. Open loop voltage gain. VOL, AVOL. A itu gain kan? AVOL. Kata 2 dah 10.05. So ni gain ya. Gain untuk open loop. Slew rate SR 0.5 volt per microsecond. Maksudnya dalam graf ni, kat graf ni, dia ada slew rate dia 0.5 volt per microsecond. Bawah ni T ya. T volt. Nanti tengok detail lah nanti slew rate tu. Payah nak tunjuk sini. Full power band tu. Benda ni dia discuss detail. Input offset voltage tadi 5 mV maksimum 5 mV kita boleh adjust. Input offset voltage. Offset current lain pula. Bias current lain pula. Ini sesi recap lagi ni. Tapi penting kan. Common mode rejection ratio CMRR. The ability of amplifier to reject common mode signal. Common mode signal tadi, noise tadi. Ratio of open loop. Ni open loop gain to common loop gain. Okay, macam mana bentuk open loop gain tadi? Cara dia kita open ni tak ada feedback kan. Common mode ni kita commonkan dia punya input tu. Jadi kita tengok dia gambar. Okay, formula dia macam ni. CMRR dia open loop gain over common mode gain. Ataupun ingat AOL atau bahagi dengan ACM lah. Cik Muhammad dengan A open loop. Ada Cik Muhammad ni dah ada ni? Ada sir. Alhamdulillah. Sihat lah. Sehat sir. Sehat sir. Semua. Batuk. Kena makan ubat sir. Makan. Tapi lepas buka lah. Ya sir. Okay, CMRR. Kalau CMR biasanya dia akan minta dalam dB. Kalau dia tak minta dalam dB, prepare jawapan dalam dB lah. Sebab dia biasa kita nak dalam dB. Sebab CMR ni dia ratio saja. So ratio ni tak ada nilai sangat. So saya nak tengok nilai dia besar kecil tu tengok dalam dB, dia standardize. Panggil normalize. So 20, ingat 20 lah, bukan 10. 10 untuk power, 20 ni normal. Biasa bukan 20. 20 log CMRR punya value. Gain open loop dengan common mode gain. So unit ni masih dB. Sama dia tukar dengan 10 ni. Okay. The higher CMRR, the better. Rupanya lagi besar nilai ni, lagi better. Open loop gain is high and common mode gain is low. Dia nak open loop gain tadi tinggi. Atas ni nak tinggi lah. Barulah CMR ni tinggi. Bila CMR tinggi, maksudnya dia boleh reject signal noise tinggi. Bila dia boleh reject signal noise tinggi, maknanya hampir tak ada noise dalam signal tadi. Itu je fundamental. Okay, ni cara nak tengok open loop dengan common mode.
Ideally dia kata OM are expected to amplify the difference between V1 and V2 with nearly infinite gain. Due to the transistor non-idealities, some small amount of amplification occurs due to the common signal of both input that considered as noise. Common signal consider noise lah. Dekat non-ideality dia kata bila signal tak sama ni kan. Okay, disebabkan signal tak sama, ada amplification noise juga lah sebenarnya. Ni dalam practical. Okay, so cara nak tengok dia open loop gain ni, dia open je circle tu. Macam tadi circle dia open. So formula dia untuk open loop gain ni, tukar warna sikit. Warna purple sikit. Okay. So open loop gain equal to V out over V kaki luar ni into minus V1. Macam tadi. Sebab apa minus ni? Kita tengok macam tadi. Okay, untuk common mode, dia commonkan semua terminal inverting dengan non-inverting. Dia commonkan. Common kan. Kalau kita pakai 7 segment, common tu maksud dia, ingat 7 segment tu, kalau payah pula, tak pakai pen. 7 segment ni, kalau kita common kan, ingat 7 segment kalau common anode dan common cathode. So sama ada common ke anode atau common ke cathode tu jadi common anode, common cathode lah. Sekarang dia common kan. Common kan semua input. Commonkan semua input. So connection dia panggil common mode. Common mode untuk dapatkan common mode gain ACM ni. So bila dapat ACM ni, barulah kita boleh buat calculation untuk CMRR. Dan CMRR sebenarnya boleh dapat data sheet lah. Ini cara nak dapatkan sebenarnya. Nak tahu. Dan formula dia ACM sama dengan V out over VCM. V common mode ni. Kita supply voltage sini. Voltage kan sama kat sini. Voltage sama. V out over VCM. V common mode. Dapatlah ACM. ACM ni lah kita nak kecil. Supaya AOL ni lagi besar. Bila AOL lagi besar, macam tadi, CMRR akan jadi besar. Bila CMRR besar, maknanya boleh buat rejection untuk common mode signal. Okay, faham tak? Ni faham dah ni? Faham. Ada soalan tak? Sir, Ya. yang game ni dia tak ada ni lah, dia tak ada apa? Apa dah? Unit kan? Ingat. Yang game ni. Negatif. Dia tak ada unit kan? Untuk gain. Ha. Gain tak ada unit. Sebab dia ratio kan? Sebab kalau ada unit pun, you boleh letak unit. Tapi final result dia tak ada unit. Contohnya V out ni, ada unit volt. Sini ada unit volt. Kan? Volt over volt, mati mati macam tu. Faham tak? So result akhir dia, volt over volt, tak ada. Eliminate Saya ada unit sebab V out ni ada unit volt. V2, V1 ada unit volt. Sama dengan common mode, dia ada unit. Tapi bila dia bagi, mati unit tu. Sebab tu dia tak ada unit. Ada soalan? Tak, online mana online? Okay, CMRR equal to 100,000 means that the desired input signal, desired input yang kita nak dia panggil differential signal, is amplified 100,000 times more than unwanted noise common mode. So CMR kalau 100,000, dia boleh amplify lagi banyak signal yang kita nak berbanding dengan noise. So walaupun noise tu ada lagi dalam circuit kita, dia boleh amplify signal yang kita nak. So bila amplify signal yang nak, tambah dengan signal noise, tak dengar noise tu. Noise tu macam hilang macam tu lah sebab dia amplify signal yang kita nak saja. Dia macam mengabaikan noise jadi
Dalam circuit lah. Dalam circuit. If the amplitude of the differential input signal and the common mode noise are equal, the desired signal will appear on the output 100 times. Dia kata desired signal will appear on the output 100k times greater in amplitude than the noise. So, kalau dia kata amplitude of differential ni, differential ni apa? Ni, signal, input signal ni, differential input signal and the common mode noise are equal. Dua-dua tu sama. Common mode ni noise lah. Common mode noise sama dengan differential input. Signal ni sama dengan noise. The desired signal will appear, the signal yang kita nak dekat apa ni, 100,000 kali ganda besar dekat amplitude than the noise. So, thus noise has been essentially eliminated. Faham kan? Walaupun noise tu sama dengan dekat input tau, bukan dalam circuit ni, dekat input. Dekat input ni walaupun signal noise tu sama dia amplitude maksudnya noise tu contoh 2 volt. Noise contohnya 2 volt. Dia punya ni noise lah. Noise. Kata tekuk lah, nak kena berhenti lah. Noise ni sama dengan desired signal, 2 volt juga desired signal. Bila dua ni sama, sepatutnya tak boleh amplify kan. Tapi disebabkan amplification CMRR ni dengan CMR ni, dia boleh amplify signal yang kita nak ni, contoh signal nak 2 volt juga. Dia boleh amplify ni darab dengan 100k. 2 darab 100k jadi 200k lah. 200k volt. Macam tu lah contohnya. Tapi noise ni 2 volt. 2 volt nak dibandingkan 200k volt ni tak pandang lah. Jadi eliminate lah. Itulah istilah dia. Faham tak? Sir, maknanya dia tak amplify lah noise tu. Gitu lah. Ya, noise tu dia tak amplify sebab kita amplify desired signal je. Desired input je. Desired ni maksudnya signal. Signal kita nak. Walaupun input noise tu sama banyak dengan input signal. Cerita dia, noise tu masuk sama banyak dengan signal. Bila masuk dalam amplifier, OM, dengan CMRR 100k, contohnya CMRR 100k, CMR ni kan dia dah reject reject untuk amplify noise. Dia hanya amplify desired. So bila dia amplify desired jadi 200k dia amplify ni, signal dekat noise tadi masih lagi 2 volt. Contoh ni noise 2 volt. 2 volt ni nak compare 200k tu jauh lah beza. Dia tak boleh nak amplify lah walaupun voltage sama. Sebab apa tak boleh nak amplify? Sebab teori dia kat sini. Mana ni? Ni. Common mode input ni. Jadi kosong. Kita boleh nak amplify. Dia masih ada sebenarnya. Kita panggil dia kosong. Sebab signal yang masuk kita buat tadi, signal sampling contoh. Sampling. Kita bagi sama dengan signal noise. Bila masuk tolak dengan tambah, dia tolak lah. Tolak dengan tambah jadi kosong lah. So, noise dia kosong lah. Sebenarnya ada noise. Kalau tu zoom je sebenarnya ada ni. Aduh. Tapi kecil sangat lah noise tu. Dia tak boleh amplify. Tapi signal yang masuk dekat sini, kalau dia masuk je signal 2 volt, bukan noise. 2 volt tu bukan noise. Dia jadi dia besar. Jadi amplify. Contohnya masuk sikit je. Tu. Dia amplify 100,000 kali ganda. Signal yang keluar ni 100,000 kali ganda. Noise tu masih lagi kosong. Noise duduk situ lagi. Itu teori lah. Ni calculation basic je. Jangan ada buku tu lah. CMR the common mode rejection CMRR of certain OM 40 dB. Dia bagi siap 40 dB and is common mode gain. Ingat. ACM ni equal to 0.25, 0.25
determine the open loop voltage gain. AOL buat yang lari cari. Dia dah bagi 40 dB. So CMR in dB 20 log A open loop bagi A common loop equal to 40 dB. Kita nak A open loop. Nak kat sini. So cara dia pakailah matematik ni anti-lock kan dia. So 20 log equal to 20 log common mode equal to 40 dB. Anti-lock dia, anti-lock 20 dB. Dapatlah contoh 100. Betul tak 100 ni? Anti-lock 20 anti-lock 40 dB. Lepas 100 buat matematik pusing dapatlah 25. 25 tak ada unit sebab dia masih lagi lah kan gain. Yang letak vote lah. Sebab letak vote ni kena potong satu markah. Faham tak? Nak tekan anti-lock faham? Boleh tak? Pandai nak tekan anti-lock? Kadang-kadang terlupa nak tekan anti-lock macam mana nak tekan tekan lock juga tapi dia shift. Ikut kereta lah. Ikut kereta. Kalau jumpa kat saya dalam YouTube lah. Sebab setiap orang pakai kereta dia tak sama. Macam kereta saya ni Casio FX yang nature display tu lain pula. Dia punya setup. Jadi YouTube lah kalau tak tahu. Tak tahu juga main tanya saya tak apa. Biasa dalam YouTube lagi banyak dia punya kan. Anti-lock kan, anti-lock 20. 20 anti-lock. Dia basic lock 10 tapi 20 lock. 20 kat depan kalau power 10 lah. Lock 10 juga kita pakai. Anti-lock lah. Okay, cuba buat. Ni yang nanti cuba buat lah. 825. Kau apa lah? Dia janji nak berhenti. Satu kan. Oh dia boleh berhenti lah. Saya pun dah kita call. So next week kita sambung. Saya tak buat recap lah minggu depan. So minggu depan kita ambil slide ni sampai habis lah kot minggu depan. Lepas tu kita buat latihan. Minggu ketiga kita buat latihan. So boleh study dulu dia punya lecture ni dulu. Tapi kena faham ni tadi lah. Yang belakang ni baru boleh faham kena faham yang depan tadi baru boleh faham belakang ni. Di offset semua ni kan kita dah cerita lagi. Baru kita dapatkan current offset pula. Kena faham yang belakang-belakang tadi. Yang depan lah, yang depan ni. Kita dah lepas ni. Baru dia faham yang belakang ni. Slow rate semua. Tak susah pun. Tapi fundamental dia kena faham sikit. Okay, ada soalan? Last. Soalan tak? Tak ada saya. Boleh Ya. lagi. Boleh lagi. Okay, nanti saya upload video ni ke dalam ni classroom lah. Stop recording.